Hai, Assalamualaikum MPP 1 dan Bab 1. Kelas kali ni kita akan belajar tentang pewarisan. So, pewarisan tu apa? Pewarisan tu adalah apa yang diwariskan oleh mak ayah kita kepada kita. Contoh kalau kamu tengok daripada gambar ni, kita tengok mak dia kulit cerah dan juga mempunyai rambut yang perak ataupun putih kat sini. Ayah dia juga warna kulit gelap. So, kalau kita tengok dekat sini, anak-anak dia ada yang kulit cerah dan juga ada yang kulit gelap. So, kalau yang kulit cerah tu kita tahu dia diwariskan oleh mak dia. Manakala yang kulit gelap ni diwariskan oleh ayah dia. So, kita tengok juga rambut dia kat sini. Rambut anak lelaki dia kat sini, rambut dia hitam. So, mungkin anak dia ni diwariskan oleh ayah dia. Next, kita tengok kucing kat sini. Untuk kucing ni pula, ada 2 ekor yang warna belang oranye dan ada 2 ekor lagi yang warna oranye. Yang warna belang ni sama macam mak kucing dan mungkin yang 2 oranye ni sama macam ayah kucing, kucing jantan. So, jadi kalau kamu tengok diri kamu, apa ciri-ciri yang ada pada diri kamu sama macam mak kamu dan apa ciri yang ada pada diri kamu yang sama macam ayah kamu. Contoh dia, kamu boleh tengok warna kulit, rambut kamu lurus ataupun kerinting, jenis darah kamu ada lesung pipit ataupun tak, boleh gulung lidah ke ataupun tak. So, dan ada banyak lagi. So, kali ni kita akan belajar macam mana satu ciri-ciri daripada mak ayah diwariskan ke generasi yang seterusnya. Jadi, apa yang diwariskan dari ibu bapa ke anak-anak? So, yang diwariskan daripada ibu bapa ke anak-anak adalah gen ataupun jin. Jin ni adalah mengawal ciri-ciri seseorang. Contoh dia warna kulit, warna rambut, jenis anak mata, warna anak mata. Okey. Itu ciri-ciri seseorang. So, kat mana jin ni berada? Jin ni berada pada kedudukan yang sama pada kromosom homolog. Contoh kat sini kamu tengok. Kita ada 2 kromosom yang sama. Bila 2 kromosom yang sama ni, kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Okay. Dekat kromosom homolog ni ada gen. Okay. Ini adalah gen. Yang warna-warni ni, yang warna biru, hijau, merah, kelabu, okay, warna purple, biru, okay, ini semua adalah kita panggil gen. Gen ni kalau kamu tengok, bila 2 kromosom homolog duduk berpasangan, setiap gen ni wujud dalam pasangan. Kalau kamu tengok kat sini warna kelabu dekat sini, dekat sebelah sini kromosom yang nombor 2 ni kat kelabu sebelah sini. Sama juga macam warna merah untuk sini. Kromosom nombor 2 ni pun ada warna merah kat sini. So, setiap gen ni dia wujud dalam pasangan pada kromosom homolog. Kita panggil dia sebagai alel. So, pasangan gen yang wujud dalam pasangan pada kromosom homolog ni, kita panggil dia sebagai alel. So, alel ni kalau kamu tengok dekat sini, dekat warna kelabu ni, dia ada T besar, T besar. So, itu adalah alel. Alel wujud dalam pasangan. Kalau kat sini merah, D besar, D kecil. G besar, G besar. Ni adalah alel. Alel ni berada dekat gen. Alel wujud dalam pasangan pada kromosom homolog. So, alel wujud dalam bentuk dominan ataupun resesif. So, dominan dengan resesif ni apa pula? Okay, dominan untuk huruf besar. Okay, kamu tengok kat sini, T besar adalah dominan. Yang huruf kecil, contoh dia B kecil kat sini, ini adalah resesif. Resesif huruf kecil. Okay. Apa itu dominan dan apa itu resesif? Cikgu nak kamu ingat, bila cikgu sebut dominan je, maksudnya dia huruf besar. Resesif je, maksudnya dia huruf kecil. Katakan kat sini, kamu boleh gulung lidah. Okay, cikgu wakilkan gulung lidah ni dalam bentuk huruf. Okay. Gulung lidah. Cikgu kata dominan maksudnya dia adalah huruf besar. Boleh gulung lidah, cikgu wakilkan dia sebagai L. L huruf besar. Kalau orang tu tak boleh gulung lidah kat sini, okay, dia maksudnya dia adalah resesif. Cikgu cakap resesif huruf kecil. So, cikgu wakilkan dia sebagai L kecil. Kalau orang tu rambut hitam, okay, rambut hitam maksudnya dia dominan. Bila dominan, cikgu kata huruf besar. So, cikgu wakilkan rambut hitam ni dalam bentuk R
besar. Kalau orang tu bukan rambut hitam, contoh dia rambut perang adalah resesif, cikgu wakilkan dia sebagai R kecil. Sebab cikgu kata resesif huruf kecil. Okay. Katakan kamu ada cuping telinga bebas. Cuping telinga bebas adalah dominan. Cikgu kata dominan ni maksudnya je huruf besar. So cikgu wakilkan cuping telinga ni dalam bentuk huruf. Bila je huruf besar maksudnya je C besar. Kalau orang tu mempunyai cuping telinga melekap, okay, dia adalah resesif. Resesif cikgu kata huruf kecil. So cikgu wakilkan dia sebagai C kecil. Okay. Kalau orang tu ada lesung pipit, okay, lesung pipit adalah dominan. Dominan kat sini cikgu kata huruf besar. So dia adalah P besar. Okay. Untuk setiap huruf ni kamu boleh letak apa-apa huruf pun. Tak semestinya kalau gulung lidah tak semestinya dia mesti L. Kalau rambut tak semestinya dia R. Kamu boleh ganti dia sebagai M, K, Q, tak kisah. Boleh apa-apa huruf pun. Cuma yang penting kamu kena tahu kalau je dominan dia mesti huruf besar. Kalau orang tu mata perang maksudnya je dominan. Dominan cikgu wakilkan dia sebagai M. Boleh juga kat sini kalau cikgu nak wakilkan dia sebagai S. Okay. Kalau orang tu mata biru je mestilah je resesif, maksudnya je huruf kecil, S kecil. Boleh je. Okay, katakan ada orang tu je tinggi. Okay. Tinggi ni dominan. Okay, kamu boleh wakilkan apa-apa huruf. Contoh kalau kamu nak wakilkan dia sebagai Q. Q. Kalau orang tu rendah, maksudnya dia adalah resesif. Resesif cikgu kata huruf kecil. So kamu kena wakilkan dia Q kecil. Tapi apa itu gen dominan dan apa itu gen resesif? Gen dominan adalah gen yang dapat menunjukkan sifat atau ciri yang dikawal olehnya walaupun wujud bersama gen resesif. Okay. Dekat sini dia kata gen yang dapat menunjukkan sifat atau cirinya. Katakan cikgu bagi contoh rambut hitam. Okay. Rambut hitam je adalah dominan. So kita wakilkan dia sebagai huruf R besar. Okay. Ini hitam. Okay. Kalau rambut perang muda, kita kena wakilkan dia juga R kecil, tapi sebab dia adalah resesif. Ini perang. Okay. Macam sebelum tadi, cikgu tunjuk setiap kromosom homolog untuk setiap gen, dia wujud dalam pasangan T besar, T besar, G besar, G besar. Boleh jadi T besar ni adalah dia mengawal ciri-ciri tinggi. Boleh jadi juga G besar ni dia mengawal ciri-ciri boleh menggulung lidah. D besar, D kecil ni boleh jadi dia mengawal rambut. B kecil ni boleh jadi dia mengawal jenis darah. Okey, kita tengok kat sini. So maksudnya dekat sini dia wujud dalam pasangan. So boleh jadi R besar, R besar, R besar, R kecil. Boleh jadi juga R kecil, R kecil. Cikgu kata gen dia wujud dalam pasangan. Ni kita panggil alel setiap ni. Okay. R besar, R besar. Bila dua-dua ini R besar, maksudnya dia adalah hitam. Dua-dua ni adalah dominan. Okay. Kalau R kecil, maksudnya dia adalah warna perang. Tapi kalau ada R besar dan juga R kecil, dia warna apa? Rambut warna apa sebenarnya? Boleh jadi warna hitam, boleh jadi warna perang. Tak. Kalau kita tengok kat sini, dominan maksudnya dia menunjukkan sifat walaupun dia wujud bersama resesif. R ni dominan, dia yang tunjuk sifat dia walaupun dia wujud dengan resesif. So maksudnya kat sini dia adalah warna hitam. Okey, faham? Clear? Okey, cikgu bagi contoh tinggi. Okey, T besar untuk tinggi dominan, T kecil untuk resesif. Ni adalah rendah. Okey, T ni adalah untuk tinggi. Sebab je dominan. Dominan maksudnya je huruf besar. Resesif maksudnya je huruf kecil. Okey, rendah. Okey. Cikgu kata gen wujud dalam pasangan. So dia boleh jadi T besar, T besar, T besar, T kecil. Boleh jadi juga T kecil, T kecil. Okay. So T besar je dominan. Bila tinggi gabung dengan tinggi, maksudnya orang tu tinggi. Okay. Kalau T kecil maksudnya orang tu rendah. Tapi kalau T besar dengan T kecil, maksudnya dia ada dua-dua gen. Boleh jadi dia tinggi, boleh jadi dia rendah. Tapi kat sini
Cikgu dah cakap maksud dominan adalah dia menunjukkan sifat, ciri yang dikawal olehnya walaupun dia wujud dalam bersama-sama jin resesif. So, ini adalah maksudnya dia tinggi. Okey, untuk bagi kamu lebih faham, katakan ada orang gemuk. Ini dominan. Dan juga ada orang kurus. Ini resesif. Kalau orang gemuk dengan orang gemuk, kamu nampak dia adalah gemuk. Tapi kalau orang tu kurus, pair dengan orang kurus berpasang, so kita nampak dia kurus. Tapi kalau orang gemuk berpasangan dengan orang kurus, kamu nampak siapa sebenarnya? Kamu akan nampak yang gemuk. Kamu tak nampak yang kurus. Kurus ni dia terlindung. So, dia adalah, kita nampak dia sebagai gemuk. Walhal kita tahu kurus ni wujud, tapi sifat dia kita tak nampak. Sebab apa? Sebab gemuk ni dah dominisasi sifat gemuk tu. Kita nampak gemuk. Kita tak nampak yang kurus. Kita tengok macam mana sifat atau ciri-ciri dari mak ayah diwariskan kepada generasi seterusnya. Katakan ini ayah. Ayah sifat dia tinggi. Tinggi adalah dominan. So, bila dominan, kita letak T besar, huruf besar. Ayah kahwin dengan emak. Emak sifat dia rendah. Rendah kat sini adalah resesif. Jadi, kita wakilkan dia huruf kecil. T kecil, T kecil. Berlaku meiosis. Meiosis adalah untuk hasilkan gamet. Gamet untuk ayah adalah sperma, manakala gamet untuk ibu adalah ovum. Meiosis adalah nak hasilkan gamet di mana bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Kalau ayah kat sini ada T besar, separuh maksudnya kita bahagi kat sini T besar sahaja. Kemudian turun lagi gamet, lagi satu T besar. Turun lagi gamet untuk ibu, T kecil. Turunkan gamet untuk lagi satu ibu, T kecil. Ini adalah gamet. Bilangan kromosom gamet separuh daripada induk dalam proses meiosis. Induk kat sini adalah ayah dan juga ibu. Berlaku persenyawaan. Persenyawaan, kita gabungkan je setiap gamet ni. So, ayah dengan ibu. So, T besar dengan T kecil, kita akan dapat anak dia T besar, T kecil. Ini adalah anak. Kemudian kita turunkan pula T besar ni dengan gamet yang kedua untuk ibu. Kita akan dapat T besar, T kecil. Kemudian gamet kedua bapa, kita gabungkan dengan gamet pertama ibu. Kita akan dapat T besar, T kecil juga. Sama juga untuk gamet kedua ayah, kita gabungkan juga dengan gamet kedua ibu. Kita akan dapat T besar, T kecil. Kalau kita tengok kat sini, semua anak dia adalah T besar, T kecil. T besar, T kecil kat sini, kalau kita tengok sifat dia adalah tinggi ke rendah? Sifat dia adalah tinggi. Sebab apa? Bila ada dominan dengan resesif, kita dah tak tengok dah sifat resesif tu. Kita terus ambil dia dominan. Maksudnya semua anak dia bersifat tinggi. Kalau kamu tengok kat sini, ada 4 anak. Bukan bermaksud ayah dengan ibu tu hasilkan 4 anak. Tak. Ini adalah kebarangkalian. Boleh jadi semua anak dia bersifat tinggi. So, anak dia bersifat tinggi. Cikgu bagi contoh yang kedua. Katakan ayah. Ayah berambut hitam. Tapi dia ada, rambut hitam adalah dominan, tapi dia R besar dan juga R kecil. Kahwin dengan ibu. Sama juga, ibu juga rambut hitam dominan, tapi dia R besar dan juga R kecil. Kemudian berlaku meiosis, kita turunkan gamet untuk setiap ayah dan juga ibu. So, kita turunkan R besar, kita turunkan R kecil. Sama juga ibu, kita turunkan R besar, kita turunkan R kecil. Kemudian setiap gamet ni berlaku persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, kita gabungkan je setiap gamet daripada ayah dan juga ibu. So, R besar gabung dengan R besar ayah dengan R ibu. R besar ibu. Kemudian
kita gabungkan gamet pertama ayah dengan gamet kedua ibu. R besar dengan R kecil. Kita akan dapat R besar, R kecil. Okay. Kemudian kita gabungkan gamet kedua ayah dengan gamet pertama ibu. Kita akan dapat R kecil, R besar. Sama jugalah sekali, gamet kedua ayah gabungkan dengan gamet kedua ibu. Kita akan dapat R kecil, R kecil. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sifat dia, okay, R besar, dominan dengan dominan. Okay, kita tahu dia adalah rambut hitam. Sebab dua-dua R huruf besar. Okay, R besar dan juga R kecil. R besar rambut hitam, R kecil huruf rambut perang. Jadi, sifat dia adalah, kita tengok yang dominan. So, dia adalah sifat rambut hitam. Okay. Untuk kat sini, R kecil dan juga R besar. Sama juga, walaupun R kecil dulu, baru R besar. Tapi kita tengok yang dominan, huruf besar. So, sifat dia adalah rambut hitam. Last kali, R kecil dan juga R kecil. Maksudnya dekat sini, R kecil dengan R kecil adalah rambut perang. Sebab dua-dua ni adalah resesif. Okey. Dekat sini bukan bermaksud bila ayah dan ibu kahwin akan dapat 4 anak. Anak pertama rambut hitam, anak kedua rambut hitam, anak ketiga rambut hitam, anak keempat rambut perang. Bukan. Ini maksudnya adalah kebarangkalian. Kebarangkalian untuk dapat rambut hitam adalah 3 daripada 4. 1, 2, 3, 4. 3 rambut hitam daripada 4. Kebarangkalian untuk dapat rambut perang adalah 1 daripada 4. 1 daripada 4. Kita cerita tentang kebarangkalian. Kita tak cerita anak pertama, anak kedua ataupun anak ketiga. Cikgu harap kamu tak confuse. Okay, genotip ni apa? Genotip ni adalah RR. R besar, R besar, R besar, R kecil, R kecil, R besar, R kecil, R kecil. Maksudnya kat sini genotip ni adalah dia punya gen. Gen dia apa? Maksudnya adalah huruf dia kat sini. Okay. Fenotip ni maksud dia apa? Fenotip ni maksud dia sifat. Sifat setiap genotip tu. So, kalau R besar, dia punya fenotip dia adalah rambut hitam. Kalau R besar, R kecil, dia punya fenotip dia rambut hitam. Sifat dia. R kecil, R besar, kita tengok dia punya dominan. R besar maksudnya sifat dia punya fenotip adalah rambut hitam. Kalau R kecil, dia punya fenotip maksudnya sifat dia adalah rambut perang. So, fenotip maksudnya kat sini adalah sifat. Genotip maksudnya kat sini adalah huruf. Okay, kita tengok contoh kalau arnab bulu hitam kahwin dengan arnab bulu putih. Okay, bulu hitam kat sini B besar. B besar bulu hitam. Bila B besar gabung dengan B kecil, mestilah bulu hitam. Kita tengok yang dominan. Kita tak tengok pun yang resesif. Tapi bila resesif, gabung dengan resesif, baru dia jadi bulu putih. Okay. Bulu hitam kat sini B besar, kahwin dengan bulu putih B kecil. Sama juga macam cikgu bagi contoh tadi, kita turunkan je gamet sebab berlaku meiosis. Kita turunkan B besar kat sini, B besar, kemudian B besar kedua, gamet yang kedua. Kemudian bulu putih B kecil, gamet pertama, kemudian gamet kedua bulu putih B kecil. Kemudian berlaku persenyawaan. Bila berlaku persenyawaan, kamu cuma gabungkan gamet. Gamet di antara bulu hitam dengan bulu putih. Okay. Kat sini B besar, gamet pertama kita gabungkan dengan gamet pertama bulu putih. Okay. Bulu hitam gabung dengan bulu putih. Kita dapat B besar, B kecil. Okay. Kemudian kita ambil gamet pertama bulu hitam, kita gabungkan dengan gamet kedua bulu putih. So, kita akan dapat B besar, B kecil. Okay. Kemudian kita gabungkan gamet kedua bulu hitam gabung dengan gamet pertama bulu putih. Kita dapat B besar, B kecil. Kemudian last kali gamet kedua gabung dengan gamet kedua bulu putih. Kita akan dapat B besar, B kecil. Dekat sini kita tengok semua kebarangkalian anak dia adalah bulu hitam. Kita tengok contoh yang kedua, bila arnab bulu hitam kahwin dengan arnab bulu hitam. Okay, katakan ini jantan, okay, ini betina. Okay.
Apa beza dia walaupun dua-dua ni bulu hitam? Untuk yang jantan, dua-dua ni adalah dominan, B besar, B besar. Okey, tapi untuk betina, satu dominan, B besar, satu lagi resesif, B kecil. Okey, kita kahwinkan. Macam biasa, kita turunkan gamet bila berlaku meiosis. Okey, turunkan gamet untuk yang jantan, B besar. Okey, yang kedua ni pun sama, B besar. Okey, kemudian kita turunkan gamet untuk yang betina, B besar. Yang lagi satu, B kecil. Okey. Kemudian lepas kita dah turunkan gamet, berlaku persenyawaan. Bila persenyawaan, kita gabungkan je gamet antara jantan dengan yang betina. Okey. Yang jantan, gamet pertama B besar, gabungkan dengan gamet pertama betina. So, B besar. So, kita akan dapat B besar, B besar. Okey. Kemudian, gamet yang pertama jantan, kita gabungkan dengan gamet kedua betina, B kecil. So, kita akan dapat B besar, B kecil. Kemudian gamet kedua jantan B besar, kita gabungkan dengan gamet pertama betina B besar, B besar. Okey, sama juga last kali gamet kedua jantan B besar, kita gabungkan dengan gamet kedua betina, kita akan dapat B besar, B kecil. Okey, kat sini kita akan nampak kebarangkalian untuk anak dia dapat bulu putih tak ada langsung. Sebab apa? Sebab semua anak dia adalah bulu hitam. Kebarangkalian dia adalah 4 daripada 4. Semua anak dia akan bulu hitam. Takkan dapat bulu putih. Last kali kita tengok macam mana kita nak tentukan jantina anak. Okay. Cikgu ada ajar seperti ini. Lelaki normal, dia punya kromosom, bilangan kromosom dia adalah 46. Sama juga perempuan, bilangan kromosom normal dia adalah 46. Okey, kita tengok kat sini. Okay. 44, 45, 46. Kromosom terakhir untuk lelaki adalah X, Y. So, kat sini X, Y. Okey, kromosom terakhir untuk perempuan adalah kat sini X, X. So, 44, 45, 46. So, cukuplah kromosom emak 46, kromosom ayah 46. Okay. Bila berlaku meiosis cikgu kata nak hasilkan gamet. Kalau lelaki maksudnya kat sini nak hasilkan sperma. So, bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Kalau 44 XY, so setiap gamet ni akan dapat 22X. Lagi satu je akan dapat 22Y. Sebab apa? 22 tambah 22 kamu dapat 44. X tambah Y kamu dapat XY. So, ini dia punya gamet, sperma. Okay, kalau ibu pula nak hasilkan ovum, bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Induk dia 44XX. So, nak hasilkan ovum, maksudnya kromosom dia separuh. Separuh daripada 44 iaitu 22. Kita turunkan dia punya X. Lagi satu, dia punya ovum adalah 22X. So, kalau kita gabungkan kat sini, kita tambahkan 22 tambah 22, kita akan dapat 44. X tambah X, kita akan dapat XX. So, ini adalah dia punya gamet. Sama macam cikgu ajar sebelum tadi, berlaku persenyawaan, kita gabungkan je dia punya gamet antara ayah dan juga emak. So, kita gabungkan 22X tambah dengan gamet pertama mak, 22X. So, anak dia adalah kat sini 44X. Okay. Gamet yang kedua ayah, 22Y, kita gabungkan dengan gamet pertama mak, iaitu 22X. Kita akan dapat 44XY. Kemudian gamet pertama ayah, iaitu 22S, kita gabungkan dengan gamet kedua emak, 22S. Kita akan dapat 44X. Kemudian gamet terakhir ayah, kita gabungkan dengan gamet terakhir emak, iaitu 22Y dengan 22X. Kita akan dapat 44XY. So, kita tengok kat sini, kebarangkalian untuk dapat anak lelaki adalah 2 daripada 4. Sama juga nak dapatkan anak perempuan adalah 2 daripada 4. Okay, 2 daripada 4 perempuan, 2 daripada 4 lelaki. So, nisbah kat sini 2, nisbah 2. Kalau peratus kat sini maksudnya 50% nak dapat anak lelaki, 50% lagi nak dapat anak perempuan. So, setiap lelaki bila kahwin dengan perempuan, untuk dapat kebarangkalian anak dia adalah, anak lelaki dia adalah 50.
sama juga anak perempuan dia adalah 50. Kebarangkalian dia adalah 50-50. Sampai sini saja cikgu ajar kali ni. Cikgu tahu topik ni susah sikit nak faham, tapi sebenarnya topik ni senang je kalau kamu boleh buat. Kalau kamu tak faham, tolong tengok video ni, tolong tengok nota yang cikgu bagi. Okay, tak tahu boleh tanya cikgu. Okay, thank you kelas.